Baik, dalam kita berdepan dan juga memahami situasi yang berlaku di Malaysia berkaitan dengan COVID-19, ada satu perkara berkaitan dengan makmal biokeselamatan tahap tinggi yang mula bergerak. Yang pertama di Malaysia dan sebenarnya ia mula bergerak hari ini dari Institut Genom Malaysia MGI Bangi ke Sungai Buloh untuk membantu menangani wabak COVID-19. Dan untuk berkongsi sebenarnya dengan lebih lanjut mengenai makmal ini, sudah bersedia melalui Skype Profesor Dr. Syarul Hisham Zainal Arifin, dan beliau merupakan pengarah Institut Genom Malaysia, Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia MOSTI. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, untuk kita memahami dan juga kita mengetahui berkaitan dengan bioteknologi dan juga biokeselamatan tahap tinggi berkaitan dengan makmal ini, apa sebenarnya dan kenapa ia pertama kali digunakan dalam situasi COVID-19 ini? Silakan, Doktor. Okey, mula saya Assalamualaikum. Mula-mula saya nak nyatakan di sini ialah makmal biokeselamatan tahap 3 ni merupakan makmal bergerak yang bukan saja yang pertama di Malaysia tetapi yang pertama di Southeast Asia. So makmal ni kita mula komission pada tahun 2017 hasil daripada kerjasama dana MOSTI dengan dan juga MGI. Dan makmal ini sebenarnya dibina berasaskan kepada teknologi tentera Perancis, di mana alatannya dibawa ke sini di bawah military restriction. Makmal ini, boleh saya kata ciri makmal ni merupakan makmal yang mempunyai set langkah untuk mengendalikan bahan biologi berbahaya di dalam ruang makmal yang tertutup. Makmal yang berada di MOSTI merupakan makmal biokeselamatan tahap 3 atau dikenali sebagai BSL 3. So kalau dari segi tahap keselamatan, yang tertinggi merupakan BSL 4. Jadi bagi negara-negara seperti Kanada dan China, dia juga dikenali sebagai makmal P1 hingga makmal P4, bergantung kepada yang paling kurang atau hingga yang paling tinggi tahap patogen bahan biologi tersebut. Jadi ciri-ciri makmal ni ialah kita mempunyai penetapan aliran udara sehala supaya patogen yang kita kendalikan di makmal ini tidak terkeluar. Dan juga makmal ni secara asasnya dia airlock, maknanya udara di situ berada di situ, dan ini merupakan ciri tambahan supaya patogen ini tidak terkeluar di persekitaran. Dari segi pekerjaannya pula, staf-staf atau pekerja-pekerja di situ mempunyai sistem respiratornya tersendiri dan baju ataupun suit khas yang digunakan untuk melindungi sebarang ejen berjangkit. Dan suit khas ni hanya digunakan sekali. Setelah habis digunakan, di mana staf hanya dibenarkan memasuki makmal ini paling lama 3 jam. Dan selepas 3 jam, dia akan keluar dan akan digantikan dengan pasukan yang kedua. So, kita akan bekerja berganti-ganti di sini. So, tujuan kami adalah apabila kita mendapat sampel daripada pesakit, kita akan aktifkan sampel tersebut yang disyaki mengandungi virus di makmal ini. Dan apabila virus ini telah dinyah aktif, kita akan mengasingkan bahan pewarisan virus tersebut. Dan bila kita dah hasilkan bahan pewarisan, yang ini dikonsider sebagai selamat untuk digunakan pada proses yang seterusnya, iaitu proses diagnosis. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa MGI, NIBM, di bawah NIBM, merupakan salah satu daripada 10 pusat penyaringan yang baru hasil inisiatif KPT dan MOSTI lah. So, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri MOSTI yang berbahagia Tuan Khairi Jamaluddin bin Abu Bakar, dan juga Timbalan Menteri MOSTI iaitu yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Amzad dan bin Hashim dalam
inisiatif untuk melibatkan MGI ini di bawah NIBM dan juga salah satu agensi MOSTI di dalam sumbangan kami di dalam penyaringan wabak COVID pada masa ini. Doktor, ada satu perkara yang mungkin kita nak tahu, kapasiti dan mungkin jumlah makmal yang kita ada sekarang ini, bio keselamatan ini yang kita ada, dan mungkin berapa jumlah kaki tangan dan juga kekuatan untuk mengendalikan makmal bio keselamatan ini, doktor? Okey, staf saya baru-baru ini lulus training lah sebagai latihan dalam mengendalikan bahan di BSL 3 yang berpusat di Universiti Melaya. So, saya difahamkan kami sebanyak 6 orang ini merupakan antara 500 pegawai bio keselamatan yang mempunyai sertifikat kelayakan untuk kita mengendalikan makmal BSL 3 ini. So, ada beberapa makmal BSL 3 lah yang ada di sekitar Malaysia. Saya tak dapat cover semuanya. Setahu saya yang ada ialah satu di Universiti Melaya dan juga di Universiti Malaysia Sabah. Dan saya pasti akan ada banyak lagi. Ada di IMR juga, Institute Medical Research Malaysia. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian itu tadi, dan pastinya kita akan mendapatkan maklumat dan juga mungkin laporan selepas ini berkaitan dengan bio keselamatan ini bersama dengan doktor nanti. Tapi itu tadi pengarah Institut Jenderal Malaysia, Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia MOSTI, Dr. Syahrul Hisham Zainal Arifin.